Okay, baik, kita mulakan kelas kita. Jadi di sini kita ada trigonometric functions. Okay, so kita ada rumus-rumus trigonometri yang anda perlu tahu. Jadi saya harap anda dah catat ya. Kemudian ini sebenarnya terdapat dalam senarai formula kita lah, iaitu cosec ialah salingan kepada sin, sec ialah salingan kepada cos, kemudian cot adalah salingan kepada tangent. Okay. Lepas tu yang ini penting ya, 3 identiti asas yang kita akan gunakan sama ada untuk menyelesaikan soalan ataupun kita nak membuktikan identiti. Okay, ataupun kita nak membuktikan identiti. Jadi ini ialah sudut separuh. Okay, kalau ikut KBSM dulu tak ada sudut separuh. Yang sekarang ni ada sudut separuh. Okay, yang sekarang ni ada sudut separuh. Jadi apa lagi yang kita ada ni? Kita ada sudut penambahan. Okay, kita ada sudut penambahan. Ini sudut separuh ini sudut separuh. Kemudian kita ada sudut penambahan. Okay, yang ini kemudian ada sudut penolakan majmuk lah. Okay, kemudian ada yang berganda. Okay, ada yang berganda. Formula ni mungkin nampak macam lain sikit tapi sebenarnya konten dia sama. Cuma dia punya dua tu yang kita punya tulis di depan ni kan. Yang ni dia tulis di belah kanan sebagai half. Okay, dia tulis di belah kanan sebagai half. Okay, kita teruskan dengan kita punya perbincangan soalan. Hari ini sebenarnya saya nak bincang banyak soalan. Okay, kita start dengan kita punya 6.6 dulu. Okay, kalau ada mana-mana bahagian yang bermasalah, tolong stop saya dan saya akan terangkan. Okay, tolong stop saya dan saya akan terangkan. Okay, kita teruskan. Kita start dengan kita punya 6.6 soalan pertama. Obviously kena punya formula yang ini. Okay, jadi 80 itu adalah nilai theta di situ. Kita nampak sudut ini ialah 80 campur cos square 80. So dapat satu lah. Maksudnya jawapan 1A adalah 1. Okay, so yang keduanya kita lihat yang kedua. Ini ialah second tolak tangent. Okay, second tolak tangent. Jadi kita tengok formulanya sini. Second tolak tangent. Okay, second tolak tangent. Jadi still jawapannya adalah 1. Yang ketiga, satu tolak cos. Okay, satu tolak cos di situ. Jadi kalau kita tengok rumus yang berkenaan ialah yang pertama. Okay, satu tolak cos. Okay, satu tolak cos. So satu tolak cos kuasa 2 45 adalah sin kuasa 2 45. Okay, sin square 45 ni adalah square root 2 per 2. Okay, mengikut data sudut-sudut khas Okay, sudut-sudut khas. Jadi squarekan square root 2 square dapat 2, 2 square dapat 4. Jadi dapat 1 per 2 di situ. Yang seterusnya ini ialah cosec tolak cot. Diberi cos theta sama dengan M, cari second square theta. Jadi mula-mula kita tentukan hubungan antara cos dengan second. Cos adalah salingan kepada second. Jadi apa yang kita ada di sini adalah 1 per. Jadi gantikan nilai cos theta ni sama dengan M. Jadi kalau ada kuasa 2, M adalah kuasa 2. Maka jawapan 1 per M kuasa 2. Yang kedua soalannya ialah nak cari sin square. Okay, jadi nak cari sin square maksudnya kita akan tengok apa hubungan antara kedua-dua ni. Okay, jadi kita akan pakai identiti yang pertama. Jadi kita nak cari sin square, maka kita kena tolak dengan cos square di sini. Jadi sin square adalah 1 tolak cos square. Kemudian kita ganti
jadikan nilai cos square adalah M ni kan, jadi cos square theta adalah M square, maka terdapat 1 tolak M square. Soalan seterusnya, kita nak cari untuk cos square. Okay, kita nak cari untuk cos square. Jadi kita lihat dalam kita punya hubungan ni, cos ialah cosec tolak 1. Okey, cos ialah cosec tolak 1. Dan cosec ini sebenarnya ialah 1 per sin. Okey. Okey. Video tu slow Betul ke? Suara sampai dulu, lepas tu tulisannya tak keluar Kejap saya tengok lagi apa masalah dia. Kenapalah macam tu. Sebentar sebentar. Saya tukar tak nampak tu. Okay, saya start balik. Okay, sekarang awak nampak skrin saya tak? Nampak skrin saya tak? Nampak. Nampak skrin Okey, ni terang sikit. Saya tak tahu yang tu apa masalah dia. Alright, kita cuba semula. Kita start semula. Make sure suara dengar Kalau tak dengar, tolong beritahu saya. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okay, yang pertama, cos square 80 plus sin square 80. So, obviously kena guna formula yang ini. Okay, jadi 80 itu adalah nilai theta di situ. Kita nampak so ini ialah sin square 80 campur cos square 80. So, dan pasal itulah maksudnya jawapan 1A adalah so yang keduanya, kita lihat yang kedua, ini ialah secant tolak tangent. Okay, secant tolak tangent, jadi kita tengok formulanya sini. Secant tolak tangent. Okay, secant tolak tangent. Jadi still jawapannya adalah 1. Yang ketiga, 1 tolak cos. Okay, 1 tolak cos di situ. Jadi kalau kita tengok rumus yang berkenaan nilai yang pertama. Okey, 1 tolak cos. Okey, 1 tolak cos. So 1 tolak cos prosedur 45 adalah sin prosedur 45. Okey, sin square 45 ni adalah square root 2/2. Okey, mengikut sudut-sudut khas Okay, sudut-sudut khas. Jadi square kan, square root 2 square dapat 2, 2 square dapat 4. Jadi dapat 2 di situ. Yang seterusnya inilah cosec tolak cos. Cos theta sama dengan M, cari secant square theta. Jadi mula kita terus ada sekali yang ada secant. Jadi apa yang kita ada di sini yang disebut. Jadi jadikan nilai cos theta M sebab M adalah sebut. Jawapan 1 M sebut. Yang kedua soalannya ialah nak cari sin square. Jadi nak cari sin square maksudnya kita akan tengok hubungan antara itu. Jadi kita akan pakai identiti yang pertama. Jadi kita nak cari sin square, maka kita kena
adalah 1 cos square. Kemudian kita berikan nilai cos square adalah M ni kan, jadi cos square kita adalah M square. Kita dapat satu benda M square. Soalan seterusnya, kita nak cari untuk cos square. Kita nak cari untuk cos square. Jadi kita lihat dalam kita punya hubungan ni, kod ialah cos 1 tolak 1. Okey, kod ialah cos 1 tolak 1. Dan cos ini sebenarnya ialah 1 per sin. Ini ialah 1 per sin square. Ini ialah 1 per sin square. Jadi sin square. Kita jawapan tadi. Sin square kita dah ada 1 tolak m square. Maka kita kena ganti 1 tolak m square di sini. Kemudian kita nak samakan kita punya penyebut. Ini sebenarnya 1 per 1. Jadi sini pun darab 1 tolak m square. Okey, yang ini pun darab 1 tolak m square. Baik, kita darabkan dan kita akan dapat begini. Okey, bila darabkan macam ni, kita diberi theta berada di antara 0 hingga pi per 2. Pi per 2 adalah 90 darjah, maksudnya sekuat pertama. Jadi yang ini theta berada di sekuat pertama. Jadi ialah ya, semuanya adalah positif dan tangent theta ialah 3. Okey, tangent theta ialah 3. Kita diminta pertama. Jadi kita nak cari sin square, maka kita di sini pun darab 1 tolak m square. Okey, yang ini pun darab 1 tolak m square. Baik, kita darabkan sekuat pertama kuasa 2. Okey, 1 per 3 kuasa 2. Kita dapatlah 1 per 9. Okey, so kita dapat 10 per 9 di situ. Seterusnya, cosec. Cosec ialah 1 per sin. Okey, cosec dia. Okey, tak ada rezeki hari ni. Apa masalah dia? Okey, tadi kita sampai nombor berapa? Suara memang tak dengar Suara memang tak dengar ke? Tak dengar. Ha? Tak jelas. Tak jelas ya? Tak jelas saya pakai suara saya lah ni. Dari nombor 1. Dari nombor 1 ada masalah tak? Saya mute kan je. Okay, suara saya dengar kan? Dengar. Okay. Alright, soalan pertama Betul ke saya baca ni? Okay, so kita ada soalannya cos kuasa 2 80 tambah sin kuasa 2 80. Jawapan dia 1 sebab kita pakai fungsi yang ni kan, yang sin square tambah cos square tadi. Okay, untuk B, second 173 tolak tangent, kita pakai yang ni lah. Okay, yang ada tangent, kemudian second yang saya dah highlight tu kan, nilai dia pun sama dengan 1. Okay, nilai dia pun sama dengan 1. Okay, kemudiannya soalan C. Gerak ke tak? Okay, soalan C ialah 1 tolak cos. Jadi kalau kita tengok sini 1 tolak cos adalah sin. Okay, saya rasa dia sangat lag. Kenapa saya tak tahu apa masalah laptop saya hari ni. Sabar je sabar je. Saya buka apa ni. Sekejap saya try PowerPoint pula.
Skrin dah ada? Ada. Okay, kita try yang ni. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okay, yang pertama, cos square 80 plus sin square 80. So, obviously kena guna formula yang ini. Okay, jadi 88. Suara okey? Okey. Suara dengar tak? Tapi masih dengar jauh. Masih dengar jauh. Macam mana saya nak tutup suara dia? 80 tu adalah nilai theta di situ. Kita nampak. So, Okay, kita tengok cos square tu kan. Sin square 80 campur cos square 80. So, dapat satu lah. Maksudnya jawapan 1A adalah A. So, yang keduanya, ya, Macam mana ni? Okay, soalan pertama. Kesel ada tak? Mana? Pointer pun tak keluar. Okay. Soalan pertama. Okay, tak guna kalkulator. Kita nak cari cos kuasa 2, 80. Kemudian kita nak tambah sin kuasa 2, 80. Jadi kita tengok 80 ni adalah theta dia. Okay, so obviously inilah formula dia, cos kuasa 2 tambah sin kuasa 2. Kemudian kita ada sama dengan 1. Okay, jadi maksudnya sini jawapan dia 1 lah kan? Okay, jawapan dia adalah 1. Boleh ke yang pertama ni? A okey? Boleh? Okay, kita tengok B pula. So kalau kita tengok B ni dia second. Dia second 173 tolak tangent 173 kan. Jadi kita tengok formula ni. Okay, second tolak tangent. Tangent bawa ke kanan lah kan. So dapat 1 juga. Okay, itu untuk B. Boleh B? Kemudian kita tengok C Okay, 1 tolak cos. Sinilah yang ada 1 yang ada cos yang ada 1 yang ada cos. Jadi 1 tolak cos ialah sin. Okay, 1 tolak cos ialah sin. So, kita ada sin di sini. Sin. Okay, sin ni kita tengok sini lah kan. Dekat jadual kita. Sin 45 adalah 1 per square root 2. So, 1 per square root 2 ni adalah bersamaan dengan square root 2 per 2. Okay, sama dengan square root 2 per 2. Jadi, kita ada 2 per 4. Okay, kecilkan kita dapat 1 per 2. C ada masalah tak? Tiada. Okay, good. Kemudian D kita ada cosec tolak cot. Jadi kita tengok sini cosec tolak cot Cosec tolak cot. Dan kita ada apa ni 1 lah kan. Cosec tolak cot dapat 1. So jawapan dia masih lagi 1. Okay, jawapan dia masih lagi 1. So selesai yang ni. Okay, saya kena pergi the next one. Kena duplicate lagi. Buang suara. Okay, sebab saya nak bercakap. Ke saya? Sekejap sebenarnya saya boleh silentkan sahaja Kejap saya silentkan. Okay, nombor 2 pula. Okay. So nombor 2 ni, kita nak cari cos theta Cos theta dia dah bagi. Kemudian kita nak cari second, kita nak cari sin, kita nak cari cot. Okay, yang pertama, cos theta ialah M ni. Kita pakai cos ialah, apa ni, second ialah 1 per cos. Okay, second ialah 1 per cos. Jadi kita dah tahu kan. Jadi cos ialah M, maka 1 per M lah. Okay, sebab ni kuasa 2, jadi sini pun ada kuasa 2. Okay, so kemudiannya sin square. Okay, sin square, kita kena pakai formula lah kan. Iaitu kita ada sin square tambah cos square sama dengan 1. Okay, kita nak cari sin square. Jadi kita akan ada 1 tolak cos square.
Okey, bawa cos square ke kanan 1 tolak cos square. Jadi kemudiannya kita masukkanlah kita punya cos tu M jadi bila cos square dia jadi M square. Ya, dia jadi M square. Itu ialah jawapannya. Alright, jawapannya. Kemudian kita ada C. Okey, C kita nak cot square. Cot square ialah cosec tolak 1. Okey, cot ialah cosec tolak 1. Pakai yang ketiga ni. Okey, pakai yang ketiga. Jadi kita masuklah cosec dah ada. Cosec ialah 1 per sin kan? Tadi sin dah ada. Okey, tadi sin dah ada. Kemudian kita buat 1 per sin. Okey, 1 per sin. Kita masuklah nilai kan? Kita masuk nilai 1 tolak M square dekat sin. Okay, and then kita darab silang, samakan penyebut dia kan, samakan penyebut dia, kemudian kita combinekan. Okay, kita samakan penyebut ni per 1. So darab 1 tolak M square atas, darab 1 tolak M square juga di bahagian bawah. Okay, dan kita akan dapat 1 tolak ni kita expand jadi dapat 1 tolak M square. Jadi 1 tolak 1 dah kosong lah ya. So tinggal tambah. Okay, tolak-tolak tambah. So tinggal M square per 1 tolak M square. Okay, soalan ni ada masalah tak? Ada masalah? Ada soalan? Tak. Tak, okay. So next ya. Next. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3 diberi theta tu berada di antara 0 sampai pi per 2. Okey, 0 sampai pi per 2 maksudnya dia adalah sampai 90 darjah je lah kan. Okey, 90 darjah maksudnya dia berada di first quadrant. Okey, sukuan pertama. Okey, kemudiannya tangent theta. Okey, tangent theta sama dengan 3. Jadi kita tengok ASTC, T berada di sukuan berapa Tangent positif sukuan ke berapa? 3. 3. Okey, so tangent ni berada di sukuan ke 3. Okey, so kita kena buat apa ni? Dia kata tanpa menggunakan segitiga bersudut tegak. Maksudnya yang 45 degree, 30 degree, 60 degree lah yang tu kan. Jadi kita nak cari cosec sekarang Jadi cosec tu apa? Cosec tu ialah 1 tambah cot kan. Saya tak sebut kuasa 2. Okay, so 1 tambah cot. Okay, cot tu ialah apa? Cot tu ialah 1 per tan kan? 1 per tangent. So 1 per 3 square di situ. Tu yang dapat 9. Okay, tu yang dapat 9. And then kita selesaikanlah nombor ni kan. So kita dapat 10 per 9. Okay, 10 per 9. Okay, jadi cosec square ni ialah 1 per sin square. Okay, 1 per sin square. Maksudnya sin square ialah 1 per cosec. So salingan kepada yang atas ni. Okay, 10 per 9 salingannya 9 per 10. Okay, jadi kita nak cari sin je kan. So sini sin square. Kita nak cari sin je, kita kena square rootkan. Okay, jadi kita ada square rootkan di situ. Jawapannya kita atas ni boleh square root jadi kita square root. Yang penyebut tak boleh, kita tak payah square root. Okay, so kita dapat jawapan yang tu. Alright, soalan sin theta ni. Ada masalah tak? Sin theta okey? Guna identity kita kena selesaikan soalan ni guna identity. Okay, soalan pertama ni okey tak? Okey. Okey teruskan second pula jadi second nak pakai formula yang mana Yang nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3? Kiri ke tengah ke kanan? Tengah. Tengah lah kan. Dia je ada second kan. Jadi second ialah 1 tambah tangent. Kita pun masuklah. Kita masuk second ialah 1 tambah tangent. So tangent tu berapa? Ni dah ada kan tangent. Tangent theta tu 3. Dalam soalan dah ada. Okay, tangent theta tu 3. Kita pun masuklah square jadi 9. Okay, square jadi 9. Kemudian second tu sebenarnya 1 per cos. Maka cos ialah 1 per second. Jadi 1 per 10 lah di situ So kita ada 1 per 10. So kemudian kita square root kan
Jadi 1 per square root 10. So square root 1 lah kan. Square root 1 adalah 1. Okay, so ini kita dah dapat cos. Okay, yang ni kita dapat sin. Ada masalah tak dengan nombor 3? Tak ada. Bagus, next. Nombor 4 Jadi raja di sebelah ni ada sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, kalau dia dah kata bersudut tegak, maksudnya boleh pakai Pythagoras theorem. Okey, boleh pakai Pythagoras theorem. Jadi apa yang kita ada di situ ialah kita dapat AC Okey, kita akan dapat AC di situ. Macam mana AC tu? Hypotenuse kuasa 2 tolak P kuasa 2. Kemudian kita square rootkan kan? Kita square rootkan. So bila kita square rootkan, kita dapatlah square root Q square tolak P square. Okay, itu ialah panjang AC. Okay, itu ialah panjang AC. Jadi kita nak cari apa ni? Tu gambar yang cantik sikit So kita nak cari 1 tolak cos square. Jadi daripada identity 1 tolak cos square adalah sin square. Okay, 1 tolak cos square ialah sin square. Jadi kita tengoklah kita punya gambar rajah kan. Sin ialah S, O, H. So O-nya adalah P. Okay, kemudian H-nya adalah Q. Jadi kita masukkanlah. Okay, kita masukkan nilai P dan Q di situ. Jadi sebab dia square, sin square kan. Jadi P pun square, Q pun square. Okay, kemudian kita tu je lah jawapan dia. Sebab sin square ialah 1 tolak cos square kan. Soalan nak kita cari 1 tolak cos square. Okay, keluarkan jawapan. Alright. A ada masalah? Tak ada. Jelas Okay, kita tengok B. Okay, kita tengok B pula. Soalan nak cosec kan. Cosec A tolak 1 kan. Jadi kita pakai formula yang nombor 3 di kanan sekali ni kan. Cosec ni. Jadi cosec ialah 1 tambah cot. Okay, maka cot ialah cosec tolak 1. Okay, cosec tolak 1. So, cari cot sama maksud dengan cari cosec tolak 1. Jadi cot ni pula ialah 1 per tangent kan. Tangent ialah TOA. Jadi kalau cot ialah TAO. Okay, kita songsangkan dia. So kita teruskan So kita masukkan nilai. Okay, lepas tu kita square rootkan nilai tersebut dan kita akan dapat jawapannya. Okay, kita pakai cosec Cosec square ialah 1 tambah cot. Okay, jadi cot ialah cosec tolak 1. Masukkan nilai. Okay, cot ialah 1 per tangent. Okay, tangent ialah TOA. Okay, jadi 1 per ialah TAO di situ. Okay, jadi kita ada apa? Kita ada square root. Okay, kemudian kita ada square. Okay. So square root dengan square tu kita boleh hapuskan. Ni kita dapat jawapan akhirnya. Okay, Q square tolak P square per square root P Lepas tu square juga. So tinggal P sahaja. Tak ada square ni. Okey, soalan B ada masalah tak? Soalan B okey ke? Teacher. Yang square root tu bukan patutnya dekat atas juga. Sekejap saya tengok jap. Square tu dekat atas mana? Dekat Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Itulah macam pelik ni.
Square root dia besar sangat. Square root dia patut sampai atas je kan? Square root dia atas je. Yang ni tak ada. Okay, yang ni tak ada. Saya full screen jap. Okay. Jadi, sekarang baru saya boleh conteng. Okay, yang ni salah ni. Kenapa saya tak boleh conteng? Sekejap. Ni atas je. Okay, atas je. So, next. Okay. So ni P square. Ni kan dia jadi P square. Boleh ke? Alah, Teacher conteng apa? Ya. Teacher conteng apa-apa? Tak keluar contengannya. Tak ada. Kenapa dia tak keluar pula? Kenapa banyak sangat masalah hari ni? Saya share balik Aduh. Tak best lah hari ni. Tengok sekejap dah ada ke? Dah ada ke screen? Dia present tapi tak keluar apa-apa. Apa lem? Aduh, sedih hari ni kan? Okay, I'm back. Ada orang kata hari ni internet tak nak kawan. Minta maaf lah ya, saya tak tahu apa masalah hari ni. Nak buat canggih konon sekali apa pun tak jadi. Okay, screen dah ada ke? Ada, Miss. Okay, yang saya conteng tu ke? Miss jangan sedih-sedih lah, Miss. Sedih ni sedih. Beri saya nak habiskan bab ni hari ni tapi tak boleh habis. Okay,
saya nak bincang dengan you all sebelum saya sambung. Biar dia jalan dulu. Okay, petang ni free tak? Kita boleh sambung kelas petang tak? Pukul berapa, Miss? Pukul berapa you all boleh? Sebab sebenarnya saya punya konten hari ni 42, 60 minit. Videonya pun 84 minit. Sepatutnya kita ada konten 84 minit. Tapi saya dah delay lama sangat ni. Kalau petang pukul berapa anda boleh buat? 4 sampai 5 boleh ke? Saya tak boleh cakap on behalf of them lah sebab ada a few yang ada tuition. Atau yang saya tanya tu? Saya ada tuition teacher. Ada tuition macam mana ni? Tak apa kita sambung dulu. Okay, so yang ni kita habiskan kita habiskan apa ni? Kita ada P square tu kan? Saya ada 2 pointer pula ni. Okay, so kita ada yang P square. Okay, kita ada yang P square ni. Okay, dah selesai. So kita tengok yang tolak tangent square. Okay, tolak tangent square ni pakai yang ni pula Betul ke? Ke tak ya? Negatif, kemudian tangent TOA lah kan? TOA. Terus pakai TOA tu. Jadi masukkan O-nya adalah ni, kemudian A-nya ialah ni. Okay, kemudian atas ni kita squarekan. Jangan confuse saya ada 2 pointer di situ. Okay, satu yang ni. Okay, satu yang ni kita squarekan. Kemudian bawah ni kita squarekan. Dia punya square root dah tak ada. Jadi itu ialah jawapannya. Boleh? Okay yang C? C okay tak? Boleh. Next Okay. Okay, next. Okay, ni dah tak ada. Kejap tau. Cancel. Discard. Mana-mana saya klik ni. Kalau apa ni yang tadi? Okay, 6.7. Saya dah tak sharing Dah tak sharing dah. Susah ni. Buktikan setiap identiti. Jadi kita nak buktikan kiri satu. Suara dengar tak? Dengar. Suara tadi yang penerangan tu dengar tak? Dengar. Dengar. Okay, saya teruskan sama dengan kanan atau kanan sama dengan kiri, okey, dengan menggunakan identiti. Jadi kadang-kadang kita start dengan kiri, kadang-kadang kita start dengan kanan, ikutlah kepada experience sebenarnya. Kalau kebiasaannya daripada yang kompleks kita pada simple. So dalam soalan ini kita ganti sin square. Jadi bila kita lihat pada sini sin square, sin square ni apa sebenarnya? Sin square ni sebenarnya ialah 1 tolak cos square. Okey, 1 tolak cos square. Jadi kita gantilah 1 tolak cos square. Kenapa kita nak ganti 1 tolak cos square? Sebab kita nak menukar sebutan sin ni menjadi sebutan cos. Okey, nak tukarkan yang ini jadi cos. Baru kita dapat seperti yang di sebelah kanan. Jadi sini kita ganti dengan 1 tolak cos. Lepas ganti 1 tolak cos, kita kembangkan. Ya, kita kembangkan dapat ni. So yang ni nombor dengan nombor boleh diselesaikan lah, di mana 3 tolak 2 dapat 1. Yang belakang ni memang salin je lah. Okey, dah sama. Maka dah dibuktikan, dah terbukti. Yang ni pula. Kita start dari sebelah sini Kita start dari sebelah sini. Kalau kita tengok pada nombor ini sebenarnya nombor perfect square ni. Di mana kita boleh jadikannya sebagai suatu yang ini satu square. Yang ini ialah sin square. Okay, so kita boleh betulkan dia sebenarnya.
So kiri ialah 1, 1, kanan ialah sin square A, sin square A. So dia mesti 1 plus 1 minus sebab dia tinggal 2 sebutan sahaja. Jadi kita fakturkannya. Kita fakturkannya. So kita dapat 1 tambah sin square, kemudian 1 tolak sin square. Okey, kemudian ini ialah cos kuasa 4. Okay. Dan kita tengok kepada identiti ya, kita tak tengok kepada identiti. Kita dalam sin cos ni kita nak tukar kepada tangent. Ya, kita nak tukar kepada tangent. Jadi mengikut sini, nampak ni. Sekejap ada orang masuk. Saya klik admit pun dia tak respon. Okay, teruskan. 1 tolak sin sebenarnya cos ni. Okey, 1 tolak sin sebenarnya cos ni. Okey, jadi kita tukar. Yang ni kita salin, yang ini kita jadi cos. Okey, so sini kita tinggal cos square A kuasa 2. Okey, cos square A kuasa 2. So kenapa cos square A kuasa 2 di situ? Sebab kita nak simplify. Okey, sekali lagi cos square A ni maksudnya cos A darab cos A. Okey, yang ni ialah cos A darab cos A darab cos A darab cos A. Itu yang jadi cos kuasa 4. Okay, jadi di situ kita boleh simplify lah kan. Sini ni 1 atas 1 bawah, 1 atas 1 bawah. So ni dah tak ada dah. Okay, so apa yang tinggal di situ ialah 1 tambah sin square lah. Okay, kita nyebutnya tinggal cos square. Okay, dah lebih kurang lah tu. Okay, so kita nak jadikan dia dalam sebutan 1 tambah 2 tangent ni kan. Jadi apa yang kita boleh buat seterusnya, kita tukar 1 per cos adalah secant. Okay, kemudian sin per cos adalah tangent. Okay, kenapa kita buat macam tu? Kita kan nak bahagikan dia kan, kita nak pecahkan dia jadi 2 sebutan. Sebab sini pun 2 sebutan juga. Okay, jadi secant ialah apa? Secant ialah 1 tambatan. Okay, secant ialah 1 tambatan. So saya kena ubahlah secant ni saya kena ubah secant ni, saya kena ganti secant ni menjadi 1 tambatan. Masuk 1 tambatan. Di sini 1 tambah lagi. Ada 2 tangent kan? 2 tangent kan? Jadi 1 tambah 2 tangent square. Okey, ada masalah tak soalan ni? Ada soalan? Teacher. Ya. Mana yang dapat second 2A tambatan 2A tu? Okey. Saya punya pointer jap Jap. Kenapa dia lari? Saya pause dulu Dia ni pecahan kan? Ini 1 bahagi cos. Nampak tak arrow tu? 1 bahagi cos ialah sec. Betul? Betul. Kemudian Okay. sin bahagi cos ialah tangent. Nampak? Nampak tak? Nampak. Dia 2 pecahan sebenarnya di situ. Okay, dia 2 pecahan. So betul lah 2 pecahan kita pecahkan balik. So 1 per cos jadi secant, sin per cos jadi tangent. Sebab tadi saya diterangkan sebab dekat soalannya 2 sebutan. Jadi kita pun kena jadikan dia 2 sebutan juga. Baru kita akan capai kat sinilah. Okey. Tadi saya dengar ada 2 suara, 2 orang bertanya. Siapa seorang lagi? Tanya benda yang sama ke? Ada tak? Saya macam dengar suara sama. Ada lelaki seorang lagi yang nak bertanya tadi. Tak ada dah? Tak ada. Kita teruskan
Yang ni tak ada suara pula. Okay. So nak tunjuk second A, darab cosec A tolak tangent A ialah cot Okay, ialah cot. Jadi apa yang kita buat, kita jadikan 1 per. Second ialah 1 per cos, kemudian cosec ialah 1 per sin. Okay, kemudian tangent ialah sin per cos. Okay, kenapa kita buat macam tu? Sekarang kita ada 2 sebutan, kita nak jadikan dia satu sebutan. Okey, cara nak jadikan dia satu sebutan ialah jadikan dia pecahan, kemudian samakan penyebut, kemudian kita boleh gabungkan pecahan tersebut. So sekarang atas ni kita darab sin A, bawah pun kita darab sin A, jadi penyebut dia akan jadi sama. So dekat pengangka kita ada 1 tolak sin square, sin darab sin square, bawah ialah cos A, sin A di situ. Lepas tu tengok 1 tolak sin ialah cos. Okay, 1 tolak sin ialah cos. So cos dengan cos boleh potong cos dengan cos kita boleh potong. Atas ada 2 kali cos kan. So potong-potong tinggal cos sahaja. Cos bahagi sin adalah cot. Okay, cos bahagi sin adalah cot. Okay, C ada masalah tak? C jelas? Jelas. Okay, kita tengok D pula D ni kita ada ni 1 tolak tangent square bahagi 1 tambah tangent square. Okay, so kita jadikan dia tangent tu sebenarnya sin per cos. Sebab kita tengok soalannya dalam sebutan sin dengan cos. Okay, sebutan sin dengan cos, jadi kita pun jadikan sebutan sin dengan cos. Baru hampir kepadanya. Okay, menghampiri jawapan. So yang bawah ni 1 tambah tangent lah. Sebenarnya ialah second so atas ni kita samakan penyebut. Okey, ini ialah 1 per 1. Jadi kita kena darab cos lah kan. Kita kena darab cos square. Jadi kita ada cos square A tolak sin square A. Kemudian bahagi cos square A. Okey, ni. So kemudian kita darab dengan 1 per second lah. Second ni ialah 1 per cos kan. 1 per cos. Jadi bila darab, kita darab cos per 1 pula kan. Okay, so kemudian cos-cos kita boleh potong. Okay, cos-cos kita boleh potong. Jadi tinggallah cos square A tolak sin square A. Potong. Okay, jelas tak? Jelas tak? D okay? Jelas. Jelas Okay, next. E pula Kita nak tunjukkan cot square theta tolak tangent square theta adalah cosec tolak sec Jadi kita tukar dahulu cot adalah cos per sin, kemudian tangent adalah sin per cos, dan kita dapat 2 sebutan di situ. Tambah pecahan, jadi kita kena darab sin square, sini kita darab cos square. Okay, maka kita combinekan pecahan tersebut. So yang ini akan jadi cos kuasa 4, sini jadi sin kuasa 4, sini ialah sin square darab cos square. Okay, kemudian yang bahagian pengangka ni boleh difakturkan. Jadi fakturkan menjadi cos kuasa 2 tolak sin kuasa 2, kemudian cos kuasa 2 tambah sin kuasa 2. Okey, 1 plus 1 minus square rootkan dia, so bahagi dengan ni. Okay, kemudiannya yang ni cos square tambah sin square ni adalah 1. Dah tulis pun situ. Okey, ini adalah 1, so tinggal yang belakang ni sahaja Okey, yang belakang ni sahaja, so bahagi dengan ni. So sekali lagi yang ini, okey, sekali yang ini boleh dipecahkan menjadi 2 pecahan ni kan. Okey, so 1 tu dah tak payah tengok lah kan. 1 tu dah tak payah tengok. So yang ini boleh dijadikan 2 pecahan, ini penyebut dia. Kita ada cos square bahagi yang ini. Okey, kemudian belah kanan sin square bahagi yang bawah ni. Jadi sekarang kita simplify lah kan. So di bahagian kiri cos dengan cos boleh simplify, tinggal 1 per sin kan.
Okey, 1/sin adalah cosec. Okey, 1/sin adalah cosec. So sini pun kita simplify, kita dapat 1/cos itu adalah. Alright, ada soalan tak untuk E? Ada mana-mana bahagian yang kurang jelas? Okey. Okay, good. Okay. Apa dengan FG, dia laju je. Okay, so untuk F ni, sin square per 1 tambah cos. Okay, mula-mula kita ganti sin square dengan 1 tolak cos. Okay, 1 tolak cos. Kemudian kita pecahkan yang ini, kita faktorkan dia sebenarnya. Ini ialah 1 square kan? Okay, ini adalah 1 square. Jadi boleh jadi plus minus lah. Okay, plus minus di situ bila kita faktor. So kemudian sini plus dengan plus ni kita boleh cancel. So tinggal 1 tolak cos. Okay, F okay tak? Okay. Okay, dan kita tengok G ni, tangent square theta darab cosec tolak 1. Okay, bila kita tengok dekat bawah ni, cosec tolak 1 ialah cot. Okay, so cot ialah 1/tan. So tangent ni kita cancel, dapat 1. G okay? Okay. Okay, so sebenarnya bila you jawab soalan, you make sure identity tu ada depan anda lah ya. Kalau tak ada memanglah, sebenarnya saya tak galakkan pun you hafal. Bazir masa je. Okay, bazir you punya RAM je nak hafal. So letak depan mata. Okay, letak depan mata. Next Okay. 1 tolak 2 sin square. Okay, 1 tolak 2 sin square. Jadi kita akan jadikannya kepada sin square, kemudian tambah cos square, kemudian tolak 2 sin square. Okey, mana datangnya semua-semua ini? Satu ni ialah sin square tambah cos square. Okey, satu ni ialah sin square tambah cos square. Sebab kita tak nak sebutan yang ada nombor ni. Sebab akhirnya nanti nombornya tak ada. Jadi kita kena hapuskan nombor ni dahulu, iaitu gantikan sin square tambah cos square dengan satu ni. Okey, jadi kita dapat yang ni. So penyebutnya masih remain sama lagi. Jadi di sini sin dengan sin kita permudahkan dahulu. So tinggal cos square tolak sin square. Okey, kita tinggal cos square tolak sin square. So bila cos square tolak sin square bahagi ni, yang ni remain sama Okey, so yang ini kita boleh faktorkan faktorkan sebagai square kan. Jadi 1 plus 1 minus. Alright. So kemudiannya di sini dah ada yang sama, nampaknya sama. Jadi kita dah boleh faktorkan yang sama ni. Kita boleh simplify. Okay, kita boleh simplify, kita boleh bahagi. Maka tinggallah cos tambah sin. Okay, H okay? Ada soalan? Okey. Good. Okay, rumus majmuk. Saya kena pergi ke latihan next Contoh. 6.8. Okay, kita pergi ke 6.8. Soalan pembuktian lagi, buktikan. Okey, maksudnya sebelah adalah soalan, sebelah lagi adalah jawapan. Jadi kita start dengan yang kompleks. Okey, kita jadikannya simplify. Kali ini kita menggunakan rumus. Okey, rumus di sini Okey, rumus yang di sini yang kita kata ada addition and subtraction ni. Okey, kalau ada tambah kita pakai tambah, kalau ada tolak kita pakai tolak. Okay, yang pertama ni kita ada sin tolak. Okey, sin tolak. Jadi kita tengok sin tolak lah kan. Sin tolak kita pakai sin A cos B, tolak cos A sin B. Jadi kita pun masukkanlah di sini. Kita dapat sin X cos Y. Kemudian di belakang ni ialah cos X sin Y. Okay. Kemudian belah sini
kita pakai yang tambah pula. Okey, yang tambah pula. Jadi kita dapat sin x cos y tambah cos x sin y. Okey, kemudian sini kita ada sini tolak kan sebenarnya tadi kan. Formula diberi dalam exam. Nanti saya bagi senarai rumus KSSM dalam channel Kita tolak ni ada bracket ni. Daripada satu sebutan ni kita jadikannya ada dua sebutan. Jadi nanti bila buka bracket kita kena darab minus ni lah ya. Bila buka darab yang ini. So bila kita buka bracket kita dapat sin x cos y ya. Kita dapat sin x cos y. Kita tengok sekejap Okey, kita ada sin x cos y. Kemudian tolak sin x cos y. Okey, sudah hapus lagi situ kan? Dah tolak-tolak dah hapus di situ. So, kemudiannya kita ada negatif cos x sin y. Tolak kan? Tadi kita kata kita kembang yang ni kan? Dia jadi tolak Jadi negatif cos x sin y tolak cos x sin y. Ni sama kan benda ni kan? So negatif tolak negatif. Ada dua kali lah di situ. Jadi kan jadi negatif 2 cos x sin y. Okey. Faham tak? Faham. So bila anda jawab soalan, anda buat macam saya tunjuk ni maksudnya kita letak formula tu di depan dan kita tengok betul-betul mana satu yang kita nak pakai. Dah tengok confirm baru kita masukkan. Alright, kalau you tengok slide saya setiap satu saya mesti masukkan formula di situ. Saya tak ada sebut-sebut je sebab saya nak tunjuk pada anda formula mana yang kita guna. Dalam B ni kita nak pakai yang tangent tangent plus tangent plus. Kita lihat formula yang tangent plus ni. Kita gantikanlah nilai-nilai dia kan. Kita ganti A dengan A, kemudian B ialah pi over 4. So kita ganti. Masukkan nilai-nilai dia, kita dapat begini. Okay. So kemudiannya apa yang kita boleh buat ialah kita memudahkannya. Maka kita dapat 1 tambah tangent A bahagi 1 tolak tangent A. Okay, di mana ini ya tangent pi over 4 adalah bersamaan dengan 1. So sini pun tangent pi over 4 adalah bersamaan dengan 1. Tangent pi over 4 tadi, pi over 4 ialah 45 darjah Jadi itu ialah sudut-sudut khas. Okay, yang kita keluarkan dari segi 4 sama tu. Ada soalan ke dengan B tadi? Ada masalah dengan B? Tak. Tak ada. Teruskan. Okay, soalan C. Pakai cos tolak. Okay, cos tolak. Dan kita masukkan nilai dia. Kemudian kita ada cos tambah. Kita pun pakailah cos tambah. Okay, kita masukkan nilai dia. So ni yang biru yang cos tambah Okay, so di kiri adalah cos yang ini. Lepas tu kita buat apa lagi? Kita buat yang ada sin tambah. Okay, sin tambah. Ni sin tambah. Ini sin tambah Kemudian kita ada, nampak ke ni? Sin tolak. Okay, kita ada sin tolak. Itu sin tolak. Alright. So kemudiannya di sini kita akan buat pengembangan lah ya. Di sini akan jadi tolak. Kemudian yang ini bila saya buka dia jadi tambah lah kan. Bila saya buka dia jadi tambah kan. So tambah. Okay, so saya buang bracket dia. So kemudian sini kalau saya buka sini tambah. Kemudian sini tolak. So sama sama. So saya buang bracket dia. Kemudian apa yang kita ada di sini, kita tengok sebutan yang sama, kita selesaikan lah. Macam yang cos x, cos y ni, cos x, cos y ni, tolak dah hapus lah kan? Okay, tolak dah hapus, ini dah tak ada. Okay, kemudian kita tengok lagi sin x
sin Y tambah sin X sin Y. Ada 2 kali jadi ada 2 sin X sin Y. Kemudian kita tengok penyebut dia, ada tak yang boleh buang. Apa yang kita buang ni. Okay, cos X sin Y dengan cos X sin Y ni kan. Satu plus, satu minus kan, jadi dah jadi kosong. Okay, tinggal yang sin X cos Y tambah sin X cos Y ni. Yang ni. Okay, so ada 2 sin X cos Y. Jadi kita masuk ke dengan 2 boleh simplify lah kan. 2 dengan 2 boleh simplify. Jadi apa yang tinggal di sini, sin X dengan sin X pun boleh simplify. Tinggal sin per cos. Okay, tinggal sin per cos. Sin per cos adalah tangent. C boleh? C okey? Boleh. Cikgu apa jawapan ni? Oh, okey. Tangent. Untuk soalan ni kita ada kod A, kod B tambah 1 bahagi kod B tolak kod A Jadi kita tukarkan kod menjadi cos per sin. Okey, untuk kesemua. Kemudian di sini kita ada per 1. Okay, kita ada per 1 di situ. Kemudiannya kita ada bahagi di sini. Okay, jadi apa yang kita buat? Kita buat kita samakan penyebut lah. Okay, kita samakan penyebut di mana sini kita ada sin A darab sin B. So sini pun kita buat sin A darab sin B kita darabkan. Okay, maka di sini kita dapat cos A cos B. Kemudian di sini sin A sin B. Okay, penyebutnya adalah sin A sin B. Okay, bawah ni pun sama juga kita samakan penyebut dia. Maka itu yang kita dapat. Okay, kita highlightkan tanda ni. Okay, so kemudian bila kita bahagi di situ, pecahan bahagi pecahan, sebenarnya yang ini boleh simplify. Okay, bila simplify kita salin balik pengangka dan juga penyebut dia. Okay, lepas tu daripada sini kita akan carilah. Kita cari mana kita punya rumus yang bersesuaian. Kita tengok yang ada cos tambah sin kan. Okey, cos tambah sin. Tu cos tambah sin maksudnya yang ni lah. Okey, cos tambah sin maksudnya yang ni. Okey, so kita masukkan. Okey, so yang atas tu apa yang atas tu ialah sin A cos B. Okay, sin A cos B, kita tengok ni sin A cos B ni. Ni sin A cos B, nampak tak? Sin A cos B, lepas tu tolak kan? Tolak ni. Oh, pilih yang ni. So kita tengok pada rumus saya. Okay, jadi dia sebenarnya ialah sin. Okay, so cos bahagi sin adalah? Alright, D. Jelas? Jelas? Jelas. Mana? Okey je semua Sebenarnya anda dah jawab ke belum? Berapa ramai yang dah try jawab? Tak ada. Dengar 2 kali bunyi angkat tangan. Waldah, beberapa orang. Tak apalah kalau rasa susah sangat, lepas tengok contoh baru jawab. Okay, kalau susah sangat tak apa, jangan susah hati. Okay, next. Tanpa menggunakan kalkulator selalunya melibatkan sudut-sudut khas. Okey, kemudian bila kita tengok soalan ni cos 75, tengok pada sudut-sudut khas mana ada 75 kan. Jadi kita kena ceraikan dia. Okey, sama ada jadikan dia hasil tambah ataupun hasil tolak, mana-mana yang bersesuaian untuk jadikan dia nombor-nombor sudut-sudut khas ni lah. Okay, kalau ikutkan 75 ni ialah 30 campur 45. Okey, 30 campur 45. Jadi sini kita ada formula cos yang tambah Okay, formula yang cos yang tambah, jadi ni AB dia lah kan. AB dia. Jadi kalau cos tambah, kita tengoklah formula cos tambah kan. Kita tengok formula cos tambah So kita gantikan nilai dia cos tambah tu. Jadi kita masukkan nilai lah. Kita dapat cos 30. Okey, kemudian cos 45. Kita masuk. Okey, sebelah ni ialah sin 30, sin 45.
Kemudian kita baca cos 30 berapa? Cos 30 berapa? Kita pun masukkan. Okey. Cos 45 berapa? Kita pun masukkan. Okey. Kemudian sin 30 kita masukkan. Sin 45 pun kita masukkan. Alright. So kemudian kita hitunglah kan. Dan kita dapat jawapannya dari. Okey. Ada masalah tak? Ada masalah? Tak ada. Okay, saya nak bagi tahu kotak biru ni tak ada dalam exam. Kotak biru ni datang dari kita punya 4 cara nak menentukan nisbah trigonometri yang kita lukis segi 4 sama, lepas tu kita potong 2 jadi segi 4 sama kaki yang 45 degree, lepas tu kita buat satu segitiga sama sisi, lepas tu kita potong 2 kan yang 60 darjah dengan 30 darjah tu. So itu datang dari segitiga jangan nanti exam kata mana kotak biru tu, tak ada. Okey, biru memang tak ada. Yang ada yang bawah ni. Okey, yang warna oren ni ada. Yang warna biru tak ada. Lukis sendiri gambar rajah tu. Macam mana nak lukis? Tadi saya dah remind balik, kita buat segi 4 sama, kita buat segi 3 sama, lepas tu kita masukkan ratio dia. Okay, segi 4 sama, ratio dia 1-1. Segi 3 sama, kita kena buat ratio dia 2-2-2. Mana yang dah terlupa, tengok balik video tu. Alright, seteruskan Yang bentuk set ni. Okay, square root 3 darab square root 2 adalah square root 6 So 1 darab square root 2 adalah square root 2, 2 darab 2 ni 4 ni. Seterusnya cosec 105. Cosec 105. Cosec ni mula-mula kita tukar ke sin dahululah kan. Kita tukar ke sin dahulu tengok huruf ketiga dia 1 per sin. So kemudian 105 ni kita jadikannya hasil tambah 60 dengan 45. Okey, jadikan sudut khas sudut khas. Okey, sudut khas. Kemudian 1 per 1 lah kan. Yang ini ialah sin tambah. Okay, sin tambah sin tambah. Kita pun pakailah sin tambah. Dan kita masuk nilai dia dan kita ada sin 60 sin 60 cos 45. Lepas tu cos 60 sin 45 kita masukkan. Kemudian kita baca sin 60. Okey, sin 60 berapa kita masukkan. Okey. Cos 45 berapa kita masukkan lagi kan. Cos 60 kita masukkan dan kemudian sin 45 kita masukkan. Lepas tu kita haraplah kan dan kita permudahkan. Maka jawapannya adalah 4 per square root 6. Okey, B boleh? Ada soalan? Tambah square root 2. Cot 195. Cot maksudnya 1 per tan. Okey, 1 per tan kita jadikan 195 tu kita pecah 150 tambah 45 Jadi kita pakai formula tangent tambah tangent tambah ni tangent tambah. Tangent tambah. Jadi kita masukkanlah nilai-nilai dia kan. Kita ada 1, ada tangent 150 tambah ni tangent tambah dia saya highlightkan. Tangent tambah dia. Kemudian 1 per pecahan dah berlapis-lapis dah tu. Dia dah berlapis-lapis dah tu. So 1 per ni maksudnya 1 darab salingan dia lah ya. Jadi kita ambil kedudukan dia. Okay. So tangent 45 adalah 1 Okay, tangent 45 adalah 1. Jadi kita dapat 1 tolak. Okey, 1 tolak tangent 150 ni berada pada sukuan kedua kan. Okey, 150. Okey, ini adalah 150. So sini adalah 30. Mengikut ASTC tu rumasan kan. Sebab tu dia negatif Okay, sebab tu dia negatif. Okay, kemudiannya kita ada negatif T lagi. So ni plus Okay, plus. Kemudian kita masukkan nilai kita punya tangent 30 kan. Kita baca tangent 30 ni. So ini pun sama lah ya. Permudahkan dan ini adalah jawapannya. Boleh? Ada soalan untuk C?
Diam je, semua tak jawab ni. Teacher, Ya. boleh biarkan jawapan dalam set Jawapan boleh biar dalam cert. Sebenarnya Yang penyebut lebih tu. tepat dari sepatutnya kan. Sepatutnya kena darat conjugate. Kan, darat conjugate cert 3 tambah 1. Tu baru perfect. Ini sebenarnya jawapannya tak perfect ni. Siapa yang tanya tu bagus tu soalan tu. So nanti kamu jawab darat cert 3 tambah 1 darat conjugate dia. Siapa tadi? Hanis. Thank you Hanis. Jawapan memang tak boleh tinggal dalam cert. Ini jawapan textbook ni. Okay, ini jawapan textbook. Nanti saya baiki saya tambah sikit. Kadang-kadang saya perasan saya tambah. Kadang-kadang saya tak perasan saya tak tambahkan. Okay? Boleh jelas Kita beri cos X ialah negatif 5/13. Kemudian X berada di antara 0 hingga I. Okay, cos negatif. Kita akan tengok apa? Kita tengok ASPC lah ya. Kita tengok ASPC, kita nak tentukan sudut tersebut berada di sukuan ke berapa. Mula-mula kita tengok 0 sampai pi, maksudnya kita tahulah antara sukuan pertama dengan sukuan kedua kan. Okay, tapi kalau sukuan pertama semua akan positif. Jadi yang ini dia negatif, maksudnya kita tahu dia berada di sukuan kedua. So nanti bila kita lukis gambar, kita lukiskan gambar yang berada di sukuan kedua. Okay. Kemudiannya yang kedua ni, dia kata sin y ni berada di antara pi per 2 dengan 3/2 pi. Pi per 2 tu apa? Pi per 2 maksudnya 9 darjah lah. Okay, pi ialah 180 darjah kan? Pi ialah 180 darjah. Okay, jadi pi per 2 maksudnya 90. Jadi 1/5 pi 270 lah kan? Okay, so mana kawasannya antara 90 sampai 270? Sinilah kan, sini. Dua tu. Sukuan kedua dengan sukuan ketiga. Tapi sign negatif. Sukuan kedua sign positif. Okey, sukuan kedua sign positif maksudnya sukuan ketiga. So ini berada di sukuan ketiga. Soalan yang dah ada bagi nilai pecahan seperti soalan nombor 3 ni, selalunya kita kena tentukan dia punya sukuan, kemudian kita lukiskan gambar rajah yang berada di sukuan tersebut. Lepas tu baru kita apply kita punya formula. So untuk yang ini sukuan kedua, ini gambarnya. Okay, ini gambarnya. So kita masukkanlah 5, 13, kemudian kita gunakan Pythagoras theorem. So bila kita masukkan, kita ikut koordinat lah ya. Kita letak plus minus di situ, nanti senang kita nak baca. Okay, so yang ni ke kiri kan, so negatif 5. Lepas tu ke atas positif. Okay, hypotenuse positif. Okay, so hypotenuse confirm lah positif kan, sebab dia square ni tambah kan, semuanya positif. Okay, lepas tu kita lukis yang untuk yang kedua, sukuan ketiga kan. So negatif 4 ke kiri, so ke bawah negatif 1. Kita letak negatif siap-siap di situ, nanti senang kita nak baca OA kan. Okay, so kita masukkan dia punya, ini mesti guna Pythagoras theorem. Okay, soalan pertama kita nak sin tambah, jadi kita tengoklah formula sin tambah kan. Okay, so kita masukkan formula dia dulu, lepas tu kita baca lah sin x. Mana sin x? Sin x kita baca sini, kita baca sedikit lah, kita baca rujukan je kan. Okay, sin x ialah SOH. Okay, SOH. Kita memasukkan kita punya SOH itu kan. Jadi kita baca bila kita letak nilai-nilai di sini dengan negatif. So kalau baca tak ada negatif, tak payahlah tulis kalau bila baca tu adalah so cos y. Mana cos y? Cos y sini lah kan, CAH. Nampak ini ada negatif. CAH. A ni ada negatif. Taklah negatif. Kita baca je apa yang kita dah tulis siap-siap, tapi pastikan ditulis dengan betul lah. Okay, kemudiannya cos x. Cos x CAH. Ada negatif. So kita masuk negatif. Lepas tu sin y.
S-O-H. Okay, S-O-H. Dapat yang ni. So, kemudian kita selesai kat kiri, kita selesai kat kanan. Okay, sebenarnya step ni tak tulis pun tak apalah. Boleh tukar komputer sekaligus dengan bracket-bracket. Terus dapat jawapan. Terus dapat jawapan. So, Alright, A okay tak? A okay ke? Okay. Okay Kalau A okay, B sepatutnya tak ada masalah. Okay, dia baca dari gambar yang sama kalau nak cos tolak pun sama je lah kan. Kita masukkan formula cos tolak. Lepas tu kita baca satu-satu. Baca cos X, kita masukkan. Okay, kita baca cos Y kan. Masukkan macam ni juga. Okay, cos susun lagi. Kan? So, kira-kira dapatlah jawapannya. Okay, itu je positif negatif yang kita dah tulis. Cos X negatif 5/13 berada antara 0 dan pi. Sin Y negatif 35 berada antara 90 sehingga 120 darjah. Step yang sama, kita tentukan sukuan, kita lukiskan gambar rajah dahulu. Okey, tentukan. Kemudian kita buat chord pula. Okey, kita buat chord pula. Mana ada formula chord kat sini kan? Mana ada? Of course lah tak ada. Formula kita hanya melibatkan yang basic yang 3 tu sahaja, iaitu sin, cos dan tangent. So dapat selain dari tu kita kena ubah lah kan. So ini ialah 1 per, tengok huruf ketiga 1 per tangent. Okay, so 1 per tangent ni kita buatlah formula tangent tambah kan. Tangent tambah di sini formula tangent tambah. Mana boleh bahagi pecahan kan, jadikan dia darab. Okay, lepas tu masuklah 1. Kita baca tangent X, T-O-A, masukkan nilai. Baca tangent Y, T-O-A, masukkan nilai. Okay, sini ialah tangent X tambah tangent Y. So, kira lah. Penangkanya kita kira, penyebutnya kita kira. Okay, step-step yang ini tak tunjuk pun tak apa. Boleh terus sampai ke tahap jawapan. Terus tekanlah. Okay, so jawapannya negatif 50. So saya rasa C pun tak ada masalah dia sambungan dari gambar yang sama tadi, betul? Ada masalah tak? Tak ada. Okay. Example 33. Okay, baik. So itu ialah 6.8. So saya masih ada 6.9 dengan 6.10. Saya hutang lagi 2. Alright, so apa yang saya nak anda buat sekarang ialah hari ni saya tak ada buat aktiviti, jadi saya perlu ada attendance daripada ketua. Okay, ketua-ketua tolong saya check attendance. Kemudian saya nak apa ni namanya, Haris tolong saya check dengan grup PDPR saya siapa yang boleh bila waktu yang sesuai untuk kita buat kelas ganti. Saya nak ganti balik 1 jam ni. Saya nak buat ganti balik 1 jam. Kemudian dekat grup Puan Fauza, Danish lah in charge So you deal dengan Danish. Okay. Haris dengan Danish. You rancang lah. Tolong saya susun, tengok bila masa yang sesuai untuk kita buat kelas kita. Okay, saya nak buat kelas ganti. Saya tak nak buat Khamis depan sebab Khamis depan ni sebenarnya saya nak habiskan apa Saya nak habiskan bab pengatur caraan linear. Okay, saya nak habiskan bab pengatur caraan linear. Jadi saya tak nak ambil masa minggu depan tu. Saya mesti the following week tu kita dah ada apa the following week? Zakdul. Okay, the following week kita dah ada Zakdul. Jadi saya tak nak ambil masa. Alright, saya tak nak ambil masa. Okay, kemudian kita tunggu ketua-ketua ambil attendance dahulu. Lepas tu kita dah boleh bersurai. So saya tinggalkan urusan apa? Urusan rancang kelas ganti kepada Danish dan juga Haris. Okay, Danish dan juga Haris. Danish tu saya dah atau apa? Okay. Boleh? Kita tunggu ketua ambil attendance sekejap nanti saya nak check benda ni. Saya kena stop recording dulu kan.
Okay, ambil attendance Aina. Aina 3 orang. Kemudian Omar, semua ambil attendance ya, semua ambil attendance. Dah sudah boleh beritahu, so rakan-rakan dah boleh keluar, dah boleh get ready untuk kelas tutorial BI. Lepas tu saya nak sentuh sikit you punya tutorial ni. Kenapa malas sangat nak buat tutorial Susah sangat nak buat. ABK sudah Ali dah. Kenapa susah sangat nak buat tutorial? Sorry internet saya buat hal hari ni. Okay, Hamzah pun dah, Osman pun dah. Okay, welcome, see you dalam kelas. Thank you, teacher. Dalam kelas ganti bukan kelas tambahan. Alright, kelas ganti. Thank you, teacher. Okay, welcome, see you. Thank you, teacher. Alright, okay. Kita jumpa. Kalau boleh kelas ganti tu